Untuk makluman YB Air Hitam, Tan Sri Speaker, cadangan untuk meminda Akta Accountant 1967 masih lagi di peringkat kajian dan belum dibuat sebarang keputusan dasar sama ada di peringkat Kementerian Kewangan atau di peringkat Jemaah Menteri. Dalam persidangan Accountant Antarabangsa pada Jun 2023 di KLCC yang saya rasmikan, ada mencadangkan kemungkinan pindaan boleh dibuat pada tahun hadapan. Kerajaan kini sedang meneliti cadangan pindaan perundangan yang diperlukan bagi menangani isu-isu yang dihadapi dalam profesion perakaunan dan sudah serta akan mengadakan libat urus dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Kerajaan memberi komitmen untuk memastikan supaya sebarang cadangan pindaan dan kesannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan diperhalusi melalui proses libat urus dengan pemegang taruh stakeholders yang terlibat. Ini amat penting dalam memastikan sebarang cadangan dasar baharu yang dikemukakan bersifat inklusif, meningkatkan tahap kebolehpasaran graduan, mengambil kira kehendak serta keperluan untuk profesion perakaunan berkembang. Saya juga ingin memaklumkan bahawa kelayakan ijazah sarjana muda perakaunan bagi universiti-universiti tempatan yang telah diakreditasi dan mendapat pengiktirafan di bawah jadual pertama bahagian 1 Akta Accountant 1997 merupakan salah satu saluran yang disediakan untuk graduan yang telah memenuhi pengalaman praktikal yang ditetapkan selama 3 tahun untuk mendaftar sebagai accountant di Malaysia melalui Institute Accountant Malaysia MIA. Berdasarkan statistik pendaftaran keahlian dalam Institut Accountant Malaysia sehingga September 2023, daripada 39,087 ahli berdaftar, seramai 15,510 orang atau 39.68% merupakan accountant bertauliah, chartered accountants yang masuk melalui kelayakan dari program ijazah sarjana muda perakaunan. Kemudian keahlian melalui peperiksaan kelayakan atau qualifying examination telah dilaksanakan Institut Accountant Malaysia sejak tahun 2003 sehingga kini seramai 457 orang, 1.17% accountant bertauliah telah diterima masuk melalui saluran ini. Terdapat seramai 22,996 orang atau 58.83% accountant bertauliah didaftar melalui saluran keahlian penuh dalam badan profesional, manakala ahli bersekutu adalah seramai 124 orang. Terima kasih. Sila Hitam. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Timbalan Menteri. Gelaran Chartered Accountant Malaysia tidak mencapai pengiktirafan di peringkat global kerana MIA tidak mempunyai kelayakan perakaunan profesional tempatan tersendiri. Justru soalan saya, adakah dengan cadangan pindaan ini akan memberi ruang kepada MIA dan Universiti Tempatan untuk kita mematuhi kehendak piawaian antarabangsa agar para pelajar tidak terbeban lagi membayar RM15,000 dan RM30,000 untuk perbelanjaan mendapatkan peperiksaan, menduduki peperiksaan profesional ACCA dan CIMA. Dan apakah pendirian kerajaan untuk memisahkan peranan MIA yang bertentangan yang dikatakan oleh 3 badan AMCF, MAFA dan juga MIAA, di mana MIA itu dianggap sebagai pengawas selia dalam perakaunan dan sebagai badan perakaunan profesional supaya dia bebas dari pengaruh luar. Apa pendirian kerajaan? Terima kasih. Sila Menteri. Pada saat dan ketika ini MIA mengiktiraf 17 universiti untuk diiktiraf sebagai chartered accountant. Universitinya ada dalam senarai, tak perlulah saya sebut, tapi itu universiti di Malaysia. Tetapi daripada universiti luar negara misalnya, MIA mengiktiraf 11 badan profesional, MICPA, Institute of Chartered Accountants Scotland, Institute Chartered Accountant England and Wales, Association of Chartered Certified Accountants ACCA, Institute of Chartered Accountants Ireland, Chartered Institute of Management Accountants CIMA, CIMA, CPA Australia, ICA Australia, New Zealand Institute of Chartered Accountants, Canada Institute of Chartered Accountants, Institute of Chartered Accountants of India. Itu 11 badan profesional yang diiktiraf oleh MIA. Sebenarnya apabila kita bercadang untuk meminda akta ini, ada pelbagai isu selain daripada yang ditimbulkan oleh
Ahli Yang Berhormat daripada Air Hitam. Pelbagai cadangan, contohnya baru cadangan. Accountant itu dibahagi pada 3. Yang pertama advanced level accountant ataupun accountant tahap lanjutan, yang kedua intermediate level atau accountant tahap pertengahan, yang ketiga accounting technician. Jadi ini semua antara isu-isu yang sedang kita teliti, dan isu-isu lain peraturan dan pengawasan yang disebut tadi dari segi kualiti pendidikan, satu lagi isu kebimbangan etika. Kerana MIA hanya boleh mengambil tindakan tata tertib ke atas ahli sahaja, yang bukan ahli tidak boleh. Piawaian Perakaunan Global mengenai IFRS, Piawaian Pelaporan Keuangan Antarabangsa misalnya, sama ada perusahaan kecil dan sederhana mampu untuk mengambil accountant, teknologi inovasi, pengekalan bakat, kualiti audit, pembangunan profesional, trend ekonomi global, antara isu-isu kenapa kita nak pindah akta ini selain daripada yang disebut oleh Ahli Yang Berhormat. Terima kasih.